Walaupun internet ni dicipta oleh musuh Islam, dicipta oleh mereka yang tidak bersama dengan Islam, tapi kita gunakan untuk Islam. Untuk Islam tidak mengapa. Walaupun senjata dicipta oleh musuh Islam, tapi kalau kita guna balik untuk lawan musuh kita, boleh tak? Boleh. Rusia cipta AK-47 contohnya, Amerika cipta M16, kita ambil senjata tu, tembak balik dia. Boleh tak? Dicipta internet, dicipta oleh musuh Islam. Internet ni asal sejarah saya baca, asalnya digunakan oleh militeri Amerika sebelum dikomersialiskan. Digunakan oleh pihak tentera dulu sebelum dikomersialiskan untuk publik. Amerika tentera dia guna untuk menyampaikan mesej. Maknanya dia lebih advance 10 tahun, 5 tahun sebelum dikomersialiskan. Kemudian dia komersialiskan, barulah publik guna. Tapi kita guna untuk kebaikan Islam, tidak. Siapa yang pandai internet, guna, pandai blog web, laman web, gunakan untuk mesej, sampaikan mesej Islam. Sampaikan Islam ni kepada semua publik. Kalau kita tengok, seolah-olah kalian tengok buka internet ni, perbincangan dalam internet ni cukup hebat, seperti parlimen. Hujah-hujah, maklumat-maklumat yang cukup detail disampaikan oleh ilmu yang disampaikan cukup akademik, hujah-hujah yang cukup hebat, maklumat-maklumat yang tak dapat dalam publik boleh dapati dalam internet. Kadang-kadang orang yang duduk dalam bahagian ini pun tak tahu dapat maklumat tu, tapi orang yang bahagian internet ni dia dapat maklumat tu special. Dan mudah dan cepat sampai mesej Islam. Sebab itu kita gunakan. Kalau tidak, musuh akan guna. Kalau kita tidak mengeksploitasikan ini, musuh pula akan eksploit. Sebab itu kalau kita ni kalau pandai internet, gunakan, sampaikan mesej. Maknanya semua kena berperanan. Jangan tunggu ustaz je main internet. Ada ustaz tak pandai internet. Ada ustaz dia tak pandai internet. Dia tekan button ni, Allah, lambat sikit. Boleh tekan, tapi nak kena cari tu. Nak kena cari. Dia ingat huruf Arab dia. Huruf Rumi ni tak nampak. Huruf Arab, tak ada huruf Arab, payah sikit. Jadi jangan harap tunggu ustaz je. Jadi maknanya tuan-tuan yang mahir dalam bidang internet ni, gunakan, sampaikan mesej Islam. Maknanya peranan kita semua. Hikmah ni ada pada semua manusia, semua orang beriman. Ada orang itu pandai memasak, pandai menyembelih. Waktu masak dan sembelih itu boleh sampai mesej Islam. Tuan-tuan, hari ini kita nak sembelih ke lembu kita, kambing kita. Mudah-mudahan Allah terima korban kita tahun ni. Tapi alangkah baiknya mari berjemaah kat surau sama. Sambil-sambil itu sampai mesej. Bukan ustaz semua nak sembelih. Ada ustaz tak boleh sembelih. Dia tengok darah pingsan dah. Bukan saya lah. Kan semua ustaz boleh sembelih. Jadi orang yang pandai sembelih tu, waktu sembelih tu ramai datang. Yang pernah nampak, yang tak pernah nampak, yang pernah datang, yang tak pernah datang. Waktu tu sembelih tu, sebelum sembelih cakap dulu. Allah terima kita punya, mudah-mudahan Allah terima kita punya korban. Tapi kalau boleh, alangkah baiknya kalau disalurkan lagi dengan dialurkan sama kali dengan berjamaah di surau umpamanya. Itu mesej mana tugas masing-masing. Ada tu pandai masak, waktu masak itu datang semua orang sebab nak makan. Datang semua orang. Waktu masak tu kita pun kempen, cakap tentang Islam, sampaikan mesej Islam. Maknanya tugas kita semua. Jangan letakkan di atas bahu seorang manusia. Tapi kalau kita masing-masing melaksanakan tugas ini, Islam akan sampai kepada semua manusia. Islam akan perintah Malaysia ini. Islam akan mentadbir alam ini. Islam akan takbir bumi ini. Kalau kita semua melaksanakan tugas dakwah Nabi SAW dan hikmah. Kemudian Allah Ta'ala sebut wal mau'izatil hasanah. Lepas kita menggunakan hikmah, kita boleh gunakan mau'izah. Lepas kita menggunakan hikmah, kita boleh menggunakan nasihat. Nasihat orang. Nombor 2, sangat kita terima. Contohnya orang kata, Pak Ustaz, jangan pergi kat dia, Ustaz. Jangan jumpa dia, Ustaz. Dia ni hangit, Ustaz. Ni dia belakang periuk. Kalau basuh macam mana pun hitam juga. Basuh macam mana pun biru juga. Tak boleh dia. Tak boleh. Kita tak boleh terima persepsi itu dalam kita menasihat. Semua manusia, Allah Ta'ala mudah yang mengalih hati manusia.
Tidak ada manusia yang tak boleh diubah. Allah boleh menterbalikkan hati kita seperti di antara dua jari. Buka tudung ni kan. Mudah hati bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu kita tadi kata, tak boleh ni, hangit ni, tak boleh jumpa dia. Tak boleh. Kita mesti persepsi manusia semuanya. Allah Ta'ala boleh menterbalikkan hati manusia. Kalau Allah turunkan Al-Quran ni boleh hancurkan bumi ini. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah bukit, kamu akan mendapati bukit itu, gunung itu akan hancur berkecai. Khashi'an mutasaddian min khasyatillah, takut pada Allah. Kalau bukit yang pejat itu boleh hancur dengan Al-Quran, takkan hati manusia tak boleh terbalik dengan Al-Quran. Jadi kita ni dengan nasihat orang, jangan kita terlalu persepsi yang buruk terhadap orang itu. Dia ni tak boleh berubah, sampai mati pun tak boleh. Tak boleh. Tak. Nabi tak pernah kecewa pun. Nabi nak nasihat orang ni, Nabi tak kata dia ni tak ada harapan lah. Tak ada harapan. Sampai mati Nabi ajak Abu Talib, sampai mati. Walaupun ialah Allah tak izin. Sebab Allah tak tanya kita ni berjaya ataupun tidak. Allah tanya kepada kita, adakah kamu sampaikan Islam ni ataupun tidak. Sebab itu Nabi mengajak ayah bapa saudara dia Abu Talib, mengajak sampai nazak, mengajak, wahai ayah saudaraku, wahai Abu Talib, ucapkan kalimah syahadah. Sampai nak mati tu Nabi tak pernah putus asa. Walaupun kata bapa saudara ni hangit, kata hangit dia, macam mana pun tak boleh kan. Nabi tak pernah sebut begitu. Jadi sebab kita nak nasihat orang ni, jangan kita persepsi begitu. Kalau kita dah awal-awal persepsi begitu, dah nasihat lah. Jangan kita nak nasihat tapi kita tahu dah persepsi dia ni tak boleh, tak ada harapan, tak boleh. Kita nak nasihat orang mesti kita, insya-Allah Allah Ta'ala boleh ubahkan hati. Tahu kita berdoa kepada dia, ya Allah ya Tuhanku, ubahlah hati kawanku ni, terangkanlah hati ni, bukalah hati ni untuk bersama dengan Islam. Ini doa waktu kawan kita tak ada. Itu yang paling mustajab. Kita jumpa dia, balik kita berdoa. Jumpa dia, balik berdoa. Kalau kita tak boleh usaha dengan usaha, tak boleh buat lagi dengan usaha kita, nasihat kita dan hikmah kita serah kepada Allah. Nabi SAW menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Waktu Nabi pergi ke Taif, Nabi dihalau daripada Taif. Nabi dicederakan waktu Nabi berdakwah di Taif. Nabi tak tinggal mereka begitu saja. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Setelah Nabi berusaha dan Nabi tak boleh lagi berusaha, takat tu je, Nabi tak biarkan begitu saja. Nabi tetap berdoa kepada penduduk Taif. Itu cara kaedah kita dalam kita berdakwah. Jangan kita tinggal pergantungan kita kepada Allah. Kita jangan tinggal pergantungan kita berusaha, nasihat, hikmah dah buat macam-macam dah buat pertandingan bola, dah buat pertandingan gini-gini, dah buat kenduri, dah buat makan, dah nasihat, tegur, dah bagi salam, dah ziarah, dah semua dah buat, masih lagi tegas dengan pendirian ni, maka kita menyerah diri kepada Allah. Menyerah diri kepada Allah, kerana hati manusia ni tugas Allah. Yang keduanya, kata ulama, kalau kita nak nasihat, kita kena sidik dulu orang yang bakal kita nasihat. Sidik. Kalau dia ni jenis pemarah, kita kena slow lah. Apa benda yang dia marah sangat. Kalau benda-benda itu boleh menyebabkan dia marah, jangan sebut. Kita nak nasihat orang, nak ajar orang, nak ajak orang, nak seru manusia kepada Islam, jangan sebut benda yang sensitif bagi dia. Contohnya, kalau kita nak mengajak dia solat berjamaah, jangan isu lain pula kita timbul. Nak ajak solat berjamaah, tapi ungkit pasal dia parking silap depan rumah kita, parking kereta silap. Fokuskan nak buat ajak solat berjamaah, jemaah yang sebut. Jangan sebut pasal lain lah. Hang ni dengan jiran hang begini, hang ni dengan gini. Hang dulu parking kereta depan rumah, sebut benda lain. Nak pasal solat jemaah ya ajak. Jadi isu-isu tu menyebabkan dia marah.